Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana cara dia nampak Allah tu? Dia nampak atau tak nampak? Itu soalan dia. Baik. Berkenaan dengan perkara ini, berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ya, berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah lihat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia lihat? Wallahu a'lam. Bagaimana pula dia ada kuasa untuk melihat Allah tu sedangkan dia manusia biasa? Itu pandai Allah buat. Ada orang yang berpegang kepada Nabi melihat Allah sewaktu Mi'raj, masa menerima perintah solat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Nabi tidak melihat Allah. Ada juga yang kata begitu. Yang kata macam tu ialah Ummul Mukminin sendiri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Rasulullah tak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini dicatat dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Imam At-Tirmizi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesiapa yang meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhannya, berarti dia telah membuat kedustaan besar atas nama Allah. Maknanya ada hujah jugalah. Baik. Jadi macam mana kita nak berurusan dengan perkara ini? Okey. Nombor satu sekali, sebagai manusia biasa, memang ulama sepakat. Manusia biasa ni, ulama sepakat, manusia biasa tak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang mengatakan sebaliknya, dia dihukumkan sesat. Manusia biasa. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat nas-nas atau dalil-dalil yang menjuruskan ke situ tetapi tidak jelas. Maka itu yang ulama kupas, perbahas, lalu terdapat dua aliran. Baik. Cumanya bagaimana kita nak berurusan dengan perkara ini? Maka saya suka memetik huraian Imam Az-Zahabi. Ya. Jadi huraian Imam Az-Zahabi tentang perkara ini adalah saya nampak antara huraian yang terbaik yang kita boleh pegang bila berurusan dengan perkara Nabi Muhammad SAW melihat Allah ke tidak sewaktu Mi'raj. Okay. Apa kata Imam Az-Zahabi? Dia kata Imam Az-Zahabi ini kita petik daripada kitab Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lam An-Nubala jilid yang ke-10. Dia kata kita tidak boleh bersikap keras terhadap orang yang berpendapat Nabi SAW melihat Allah di dunia, maknanya sebelum kiamat, ya? Maupun yang berpendapat sebaliknya, kata Imam Az-Zahabi. Nak berkeras sangat kepada orang yang kata berpegang kepada Nabi lihat Allah, ataupun berkeras kepada orang yang kata Nabi tak lihat Allah, tak payah buat benda tu, kata Imam Az-Zahabi. Dikata lagi, sikap yang tepatnya ialah kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Itu yang paling selamat. Wallahu a'lam. Paling selamat. Tak ada manfaat pun nak bahas detail-detail benda-benda yang macam tu. Itu jalan paling selamat. Dia kata lagi, dan kita bersikap keras. Dia kata ada tempat-tempat kita kena keras. Apa dia? Dan kita bersikap keras dan menilai sesat orang yang mengingkari Allah boleh dilihat pada hari kiamat. Dia kata, katalah orang kata dalam syurga kita tak boleh nak lihat Allah. Kata Imam Sahabi, yang tu baru kita boleh berkeras. Sebab dalil dan nasnya cukup banyak. Okey. Kata dia lagi,
kerana keterangan bahawa Allah Ta'ala boleh dilihat di hari kiamat terdapat dalam pelbagai dalil yang sahih. Jadi itulah jawapan saya kepada persoalan boleh ke tidak melihat apakah benar Nabi Muhammad SAW melihat Allah pada ketika Mi'raj. Satu. Yang kedua, pada kuliah yang lepas kita baca sedikit berkenaan dengan hadis-hadis, dalil-dalil berkenaan dengan Rajab dan Sya'ban. Lalu saya katakan bahawa bila menyentuh tentang solat awal Rajab, solat awal Sya'ban dengan kafiat-kafiat tertentu, saya katakan setakat ini tidak dijumpai dalil-dalil yang sahih. Memang begitu. Tak ada dalil-dalil yang sahih yang menyebut perkara berkenaan. Maka berpandukan kepada kaedah. Dalam hal ibadah, dalam hal hukum hakam, mesti berdasarkan kepada dalil yang sahih ataupun yang hasan. Okey? Yang sahih ataupun yang hasan. Dia mesti ada dalil. Tak ada dalil tak jadi ibadah. Sebab ibadah ni mesti berpandukan cara mana yang Allah sendiri nak. Bukan Nabi yang Allah nak. Jadi dia kena ada dalil. Baik, bila saya sebut macam tu, adalah di antara kawan-kawan kata, Ustaz, kita mengaji lagu lain. Kita dah biasa, dah hafal. Saya jawab lagu ni. Dan sekarang saya nak jawab dekat sini, dia macam ni. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak yang saya hormati sekalian. Kita boleh buat macam ni. Tentang solat tadi, saya kata banyak sebenarnya jenis-jenis solat sunnah yang memang disyariatkan, yang boleh dibuat pada bila-bila masa. Contoh, solat tahajud memang disyariatkan. Kalau bisa kata gaji, contoh dia, bila masuk bulan Rajab, sebab bulan Rajab ni memang ada dalil yang mengatakan bahawa bulan-bulan haram dan ada kelebihan dia tersendiri. Even bulan Sya'ban memang ada kelebihan, memang ada dalil. Cumanya yang saya sebut, bila datang persoalan solat khusus bulan Sya'ban, solat khusus bulan Rajab, saya kata tidak ditemui dalil-dalil yang sahih ataupun hasan yang boleh menjadi sandaran kepada pensyariatan solat-solat tertentu. Solat sunat Rajab, solat sunat Sya'ban, tak ada yang sahih. Baik, maka sebagai ganti, kalaulah sebelum ni memang kita duk biasa buat, boleh saja kita melakukan solat tahajud. Rasa tak puas hati buat 2 rakaat, buat 4 rakaat. Tak puas hati buat 4 rakaat, buat 8 rakaat. Nak buat sampai 100 rakaat, silakan kalau mampu. Nampak? Begitu juga paling-paling tidak ada kan solat, dia panggil solat sunat mutlak. Ada kan solat mutlak. Bila-bila masa tuan-tuan boleh buat kecuali waktu haram. Waktu haram ni tak boleh buat. Selain pada tu, nak buat solat mutlak bila-bila masa boleh. Sebenarnya kalau tuan-tuan buka mana-mana kitab fiqh, bahagian solat sunat tu banyaklah sebenarnya jenis-jenis solat sunat yang boleh kita amalkan bila masuk bulan Rajab ataupun Sya'ban atau bulan-bulan haram yang memang kita ketahui ada kelebihan-kelebihannya. Namun kalau kita nak berpegang kepada hadis-hadis tertentu yang tak pasti asal usulnya dengan membawa kelebihan-kelebihan tertentu, itu yang bukan saya sajalah, ulama-ulama lain yang muktabar pun cakap macam tu. Contoh di antara fadilat yang disebutkan sembahyang sunat awal Rajab, antara fadilatnya diampunkan segala dosa-dosa kita yang berkenaan dengan dosa kita dengan orang-orang lain. Kalau tuan-tuan masih ingat bila kita baca bab taubat, bila dosa berkaitan dengan orang lain tu macam mana rasa-rasanya yang disyariatkan? Kena selesai dengan dia. Allah pun tak ampun.
Kena cari orang tu. Kalau ambil duit orang tu, kena pergi jumpa orang tu, kena bagi balik barang dia, kena minta maaf. Kalau misal kata mengumpat orang tu, kena cari balik orang tu, kena bagi tahu dia, Pak Haji, hari tu saya mengumpat begini, minta ampun dan maaf. Baru selesai. Kalau tak selesai, kalau ikut kaedah solat sunat yang disebutkan tadi, kalau misal kata buat solat sunat yang tertentu yang disebutkan awal Ramadan, diampunkan segala dosa-dosa dengan orang lain. Mudahlah gitu. Mudahlah gitu. Sedangkan dalil-dalil yang banyak menyebut bila berkaitan dengan orang, kena jumpa orang tu. Kena jumpa orang tu. Senaklah gitu. Hari-hari duk kutuk-kutuk orang Facebook, tunggu awal Rejab, solat sunat. Duk kutuk orang dalam WhatsApp, tunggu awal Rejab, solat sunat. Selesai. Boleh gitu. Tak boleh. Baik, jadi jelasnya, maknanya bukan saya kata tak boleh solat sunat, boleh. Banyak solat sunat yang lain yang boleh kita amalkan. Bahkan solat malam ni tahajudnya besar sangat-sangat. Besar sangat-sangat fadilat dia. Nabi tak tinggal. Sebab Nabi memohon kekuatan daripada Allah semasa solat tahajud untuk dia berhadapan dengan ujian dakwah dia. Itu besar. Dia dapat kekuatan kat situ di antara lain. Ya dah? Jelas ya? Ada lagi nak nanya? Pasal nisfu Sya'ban tu saya tak sentuh lagi. Lain kali lah kita sentuh. Baik, kita sambung balik perbahasan tentang hadis yang kita nak baca ni. Baik. Hari tu kita baca hadis yang ke-9 tak? Hadis yang ke-9 kita baca 2-3 patah, kita berhenti. Baik. Kita baca balik hadis yang ke-9 dalam kitab Baharul Madhi tentang sifat-sifat syurga. Hadis daripada Mu'adz bin Jabal. Daripada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man shama Ramadana." Siapa dia puasa bulan Ramadan. Wa shalla as-salawat, dan dia solat segala jenis solat. As-salawat itu jamak kepada solat-solat yang mana merujuk kepada solat 5 waktu lah. Nabi kata, sesiapa dia puasa bulan Ramadan lengkap. Kemudian wa shalla as-salawat, dia solat 5 waktu lengkap. Wa hajjal bait, dan dia mengerjakan haji ke Baitullah. Kemudian Nabi kata, maaf sahabat ni yang catat ni, dia kata, la adri, aku tidak ingat, adhkara la adri adhkara, aku tidak ingat az-zakah am la, dia sebut zakat ataupun tidak. Maknanya bab zakat ni, pencatat hadis ni dia tak ingat sama ada Nabi sebut zakat ataupun tidak. Tapi yang penting Nabi sebut Ramadan jelas, Nabi sebut solat jelas, Nabi sebut pergi haji jelas. Kemudian hadis ni bersambung, illa, kecuali, kana haqqa 'ala Allah, kecuali haqqa 'ala Allah. Haqqa ni, haqqa dalam kitab Baharul Madhi ni dia terjemah sebagai mustahab. Jadi bila kita baca illa kana haqqa 'ala Allah, kecuali adalah mustahab atas Allah. Tapi kalau saya nak lihat balik akal kata tu, hak maksudnya tanggungjawab. Hak juga bermaksud hak seseorang. Hak juga bermaksud kuasa. Kuasa untuk melaksanakan sesuatu. Jadi saya lebih rasa sesuai bila kita baca illa kana haqqa 'ala Allah, kecuali adalah hak Allah ataupun berkuasa atas Allah. Apa dia? Ayyaghfira lahu, bahawa mengampuni baginya. Maknanya
mengampuni baginya tu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar memang kena taubat lah. Baik, mana kalau kita baca sekali agung, sesiapa puasa Ramadan, kemudian solat 5 waktu sehari semalam, kemudian pergi haji ke Baitullah, kemudian penulis kata dia tak ingat Nabi sebut zakat ke tidak. Siapa-siapa buat tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada hak atau berkuasa untuk mengampuni baginya segala dosa-dosanya. Mana dosa-dosa kecil yang tidak memerlukan kepada taubat. Dosa besar kena taubatlah. Baik, yang ni dia nak cerita kepada kita di satu sudut, Allah jamin akan ampun dosa. Allah jamin akan ampun dosa. Tapi kena beringat pula, bila mana puasa tu Allah terima, bila mana solat 5 waktu tu Allah terima. Baik, kita tulis sikit. Kalau Allah tak terima solat, itu masalah dia. Dan penerimaan solat ni banyaklah isyarat-isyarat yang Allah bagi tahu kepada kita supaya kita laksanakan. Sebenarnya tak payah mana, cumanya memerlukan sedikit disiplin secara tetap. Apa dia? Kena patuhlah rukun 13 tu. Rukun 13 solat tu kena patuhlah. Kena cari tok guru fiqh lah pula kan orang kaji. Dan kena patuhilah syarat-syarat sah dia tu. Terutamanya dalam masalah najis, dalam masalah hadas, dalam masalah kiblat, tu masalah aurat. Semua benda tu penting. Maknanya bila dah buat betul-betul tu, insya-Allah taala Allah terimalah. Dan jangan lupa, lepas selesai urusan-urusan fiqh, khusyuk kena ada. Tak khusyuk, Allah tak terima. Jadi maknanya kalau solat mematuhi peraturan-peraturan yang disebutkan tadi. Kalau puasa pun begitu juga, mematuhi peraturan-peraturan yang ditentukan. Kalau pergi haji pun begitu juga, mematuhi peraturan sunat dia, wajib dia, rukun dan sebagainya. Jadi bila buat benda dengan sempurna, bagulah bertepatan dengan yang hadis ni kata, Allah ampunkan dosanya. Allah ampun dosa dia. Baik, seterusnya hadis ni kata lagi, in hajara fi sabilillah aw makatha bi ardihi allati wulida biha, jika dia berhijrah untuk fi sabilillah ataupun dia menunggu di buminya tempat dia lahir baginya, maknanya dia tidak pergi fi sabilillah. Yang kedua ni duk cerita keadaan tadilah, keadaan pelaksanaan solat, puasa ataupun haji, sama ada ketika dia melakukan benda tu, ibadah-ibadah tadi, dia sedang musafir fi sabilillah ataupun dia menetap, tak kira lah, asal dia buat sempurna, Allah ampun. Qala Mu'az, berkata Mu'az, ala ukhbiru bihadzan nas, adakah tiada boleh aku khabarkan dengan ini kepada orang ramai, maksudnya gitu. Jadi bila Nabi kata kalau kamu solat, kamu puasa, kamu pergi haji, Allah ampun dosa kamu. Maka Mu'az pun kata, ya Rasulullah, boleh tak aku khabarkan berita ini? Kalau mereka buat tu semua, maka dosa mereka Allah ampunkan, tak perlu risau sangat dah ni. Apa jawapan Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zarna say'amalun, biarkan mereka beramal. Maksudnya seolah-olah dalam hadis ni ada keadaan-keadaan tak payah bagi tahu sangat fadilat-fadilat yang lebih-lebih. Ada keadaan-keadaan. Kenapa? Boleh jadi kalau ikut huraian Al-Marbawi, ada keadaan-keadaan tak perlu sangat kita terlampau berlebih-lebihan menceritakan tentang fadilat satu-satu perkara. Kerana kemungkinan pada orang-orang tertentu dia dah tuju yang tu je, ibadat lain dia tak buat. Contoh. Apa dia fadilat
solat di Masjidil Haram? Siapa ingat? Solat satu rakaat ataupun satu waktu, berapa gandaan pahala ada di Masjidil Haram? Siapa ingat? 100,000. Besar. Tu sebab orang yang reti, dia cari jalan juga pergi Masjidil Haram. Gandaan pahala dia, katalah dia buat satu waktu, katalah solat zuhur. Solat zuhur tu dengan mematuhi segala syarat-syarat sah dia, lepas tu pula rukun-rukun dia memang cantik, lepas tu daripada awal sampai akhir dia boleh khusyuk, lalu Allah terima tu pula digandakan dengan 100,000. Baik, bagus kan fadilat tu untuk kita faham. Jadi kita belum berlumba. Tapi ada jenis orang, dia baru start solat umur 60. Kalau ikut jumhur ulama, dia kena qada ke tidak? Kena qada. Walaupun ada pendapat-pendapat yang mengatakan tak perlu qada, tapi majoriti ulama kata kena qada. Sebanyak mana dia tinggal, macam mana cara nak qada tu kira lah sendiri kan. Berapa lama dia tinggal, umur dia berapa, tolak campur, pandai-pandai lah dia. Tapi ada orang kata, kalau aku pergi 100,000 kali ganda, tak payah qada, kita pergi. Ada jenis macam tu. Tu maksudnya kenapa Rasulullah bercakap tak bagi tahu pada semua jenis orang tentang fadilat ni. Penting tahu fadilat ni, tapi ada jenis orang tahu fadilat dia buat gitu pula. Dia nak kona tu banyak. Hadis ni bersambung. Fa inna fil jannah mi'ata darajah. Kerana sesungguhnya dalam syurga tu ada 100 tingkat. Sebelum ni pun kita dah sebut, ada hadis sebut ni yang sama kan. Syurga ni ada 100 tingkat. Syurga ada 100 tingkat. Maknanya 100 tingkat. Baik. Kemudian Nabi kata lagi, ma baina kulli darajatain, dan di antara setiap 2 tingkat tadi, maknanya antara satu tingkat ke tingkat yang lain, kama bainas samai wal ard, jaraknya di antara langit dengan bumi. Besarnya syurga. Ada 100 tingkat, antara tingkat 1 dengan tingkat 2 tu jarak dia tu antara langit dengan bumi. Sampai sekarang pun kita tak pernah jumpa langit pertama lagi kan. Yang kita naik atas-atas tu sampai ke bulan tu, dalam satu galaksi baru, tak jumpa jauh lagi, tak ada orang jumpa lagi pertama. Mana besarnya syurga tu. Hadis ni bersambung. Wal firdaus, dan syurga firdaus itu a'lal jannah, adalah a'lal jannah, maknanya syurga yang tertinggi, yang terhebat, maknanya dia atas sekali syurga firdaus. Wa ausatuha, dan dialah yang paling elok. Dia yang paling elok berbanding syurga-syurga yang lain. Wa fawqa dhalika 'arsyur rahman, dan di atas itu ialah arasy ar-rahman, maknanya atas tu baru jumpa arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan daripadanya yufajjaru anharul jannah, terpancar sungai-sungai syurga. Allahu Rabbi, maknanya sungai-sungai yang mengalir kepada 100 tingkat tadi berpunca daripada yang paling atas tu. Macam manalah keadaan tu kan. Hebatnya syurga ni. Sekali lagi, ini yang Allah cadang kepada orang bertakwa. Jadi kalau nak, kena ikhtiar lah supaya jadi orang yang baik-baik saja. Ikhtiar, tuan-tuan ikhtiar, puan-puan ikhtiar, pakak-pakak ikhtiar. Kemudian Nabi sambung lagi, fa idza sa'altumullah, maka bila mana kamu minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, mintalah syurga firdaus. Maknanya kita boleh minta
dan kita ada peluang untuk masuk syurga Firdaus. Nanti kejap lagi kita akan lihat syurga yang paling bawah sekali macam mana keadaan dia. Lepas tu itu tingkat yang paling bawah sekali. Kemudian kita boleh buat perbandingan dah, kalau bawah macam tu, atas macam mana lagi. Maknanya hebatnya syurga Firdaus ni. Pada kuliah yang lepas, tuan-tuan masih ingat tak saya duk cerita? Ni saya cerita ringkas. Hadis ni kata, dan banyak hadis-hadis lain menyebut syurga ni ada 100 tingkat. Macam mana pula yang kita duk mengaji syurga tu ada 7? Lepas tu pula, kan ada hadis sebut bahawa pintu syurga ada 8. Macam mana cerita ni? Kan? Jadi nombor 1 sekali, bila Nabi kata syurga tu 100 tingkat, wallahu a'lam, boleh jadi 3 tingkat jatuh pada syurga Jannatul Ma'wa, kemudian 4 tingkat lagi jadi syurga Firdaus, wallahu a'lam. Tapi dia dalam tu lah. Okey. Macam mana pula dengan 8 pintu syurga? Yang tu kata 7 syurga, ni kata 8. 8 tu pintu masuk. Pintu masuk sebab ada pintu tu khas untuk orang yang suka sangat puasa, masuk pintu tu. Ada orang yang suka sangat sedekah, masuk pintu sedekah. Ada orang yang suka pintu solat, dia memang hebat. Dia ada pintu khas dia. Tapi bila naik, dia akan pergilah tingkat 7 ke, tingkat 6 ke, tingkat 10 ke, tingkat 100. Dan tu bergantung kepada peringkat masing-masing. Jadi mudah faham ya. Hadis seterusnya. Berapa minit lagi masuk isyak? Ada 5 minit lagi? Tak sempat nak baca lagi satu. Tak apa, kita berhabis hadis yang ringkas ni. Hadis yang ke-10. Riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi SAW, inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga itu mi'ata darajah, ada 100 tingkat. Mana hadis ni menguatkan lagi hadis yang tadilah. Lau annal alamin, sekiranya seluruh alam, maknanya seluruh alam ni termasuk jin, manusia, semua sejak daripada awal kejadian sampai akhir, ijtami'u fi ihdahunna, berhimpun pada satunya, mana pada satu tingkat, lawasi'atuhum, nescaya, maknanya lega, mana tempat tu banyak lagi tempat kosong. Jadi maksudnya setiap satu tingkat Nabi kata ada 1,100 tingkat. Satu tingkat saja, kalau himpunkan semua makhluk, jin dan manusia, start daripada awal kejadian sampai akhir, bubuh satu tingkat dah cukup dah. Banyak lagi lega pun kita, tuan-tuan, kena ingat, seorang-seorang tu dapat tanah besar-besar. Seorang-seorang bila masuk syurga yang paling lekeh, tanah besar-besar. Silap-silap macam pengurusi kita dapat satu Amerika. Besarnya Tuhan bagi. Besar. Orang ni pula macam sebesar Rusia. Besarnya tanah. Jadi dalam keadaan yang macam tu, satu tingkat tu cukup dah. Cukup untuk semua. Maknanya besar. Baik, hadis yang terakhir yang saya dok baca. Yang ni saya petik dalam Bahrul Madhi pun ada. Baik, hadis yang ni saya baca terjemah saja sebab ada 3 minit 2 minit lagi. Hadis Nabi SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sahih. Sesungguhnya penghuni syurga benar-benar melihat penghuni kamar-kamar di atas mereka seperti kamu melihat bintang-bintang terang lewat dari ufuk timur atau barat. Ini hadis riwayat Bukhari sebut. Tadi kita sebut kan, Nabi sebut ada 100 tingkat. Betul. Dalam hadis sahih lain riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata
penghuni syurga dia boleh nampak orang tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Bila dia nampak tu seolah-olah dia tengok bintang-bintang yang gemerlapan. Maknanya hebat. Hebat macam mana Allah buat tu? Tak kerti nak describe lah tu. Mana hebatnya. Lepas tu orang yang tingkat bawah sekali, dia boleh tengok orang yang tingkat 100. Bawah sekali dia boleh tengok tingkat 100. Bentuk-bentuk nikmat. Bentuk-bentuk nikmat dia mestilah lebih hebat daripada dia. Mesti hebat daripada dia. Nanti kuliah yang akan datang kita akan tengok syurga yang paling bawah sekali macam mana. Itu pun pada saya lah, boleh masuk pun syukur sangat-sangat dah. Banyak dah nikmat situ. Kalau kita kata nak describe dengan keadaan ni, makan tak habis. Itu baru syurga yang paling bawah. Kalau syurga paling atas, tak ada bahasa nak cerita. Tak ada bahasa nak cerita. Dan itulah sebenarnya Allah cadang untuk orang baik-baik. Allah cadang untuk orang baik-baik. Pada suami yang menafkahkan isteri dengan anak-anak. Pada isteri pula, isteri yang taat pada suami. Kepada hamba, tak kira lelaki perempuan, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu beza halal dan haram. Geng-geng ni yang boleh masuk syurga. Kalau asyik kawan semacam, asyik mengumpat dalam Facebook hari-hari, tak sedap bang lah. Awak dah. Sebab sekarang ni fitnah mulut ni teruk sangat. Teruk sangat-sangat. Nak mutah tengok kalau masuk. Tak masuk Facebook berasa nak masuk. Masuk jadi serabut. Nak keluarkan orang tak boleh kontak pula. Dia jadi gitu Sikit lagi. Lepas Nabi kata boleh tengok kamar-kamar di atas mereka tu umpama bintang-bintang. Dari ufuk timur dan barat, kerana perbezaan keutamaan antara mereka. Dia nampak tingkat 1 macam mana, 2 macam mana, 3 macam mana. Mereka bertanya, itukah tempat-tempat Nabi yang tidak dicapai oleh selain daripada mereka? Maka ada sahabat tanya, itu tempat Nabi-Nabi je ke surga Firdaus ni? Nabi-Nabi ke boleh masuk? Baginda SAW menjawab, tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan pada Rasul. Saya ulang balik. Nabi kata, bila sahabat-sahabat tanya, yang tu Nabi-Nabi ke duduk surga Firdaus ni? Orang lain tak ada can ke? Nabi kata tidak. Nabi kata tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, di tangan Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang satu, orang-orang yang beriman. Jadi kena ukur masing-masing lah. Kita ni beriman sebab Nabi, Allah dah bagi tahu tanda-tanda orang beriman kan. Antara kayu ukur yang jelas dalam surah apa dia, tak ingat saya. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bila mana diingatkan nama Allah, gemetar hati mereka. Kita boleh test lah. Tu kayu ukur standard Allah bagi tu. Jadi kalau misal kata dengan orang azan, berasa tergerak nak gemetar ke tidak? Itu memang kelas nombor 1 lah. Atau paling-paling tidak, tengah basuh kereta berhenti lari ke, ataupun kita sudah dulu lah kita basuh kereta, kita nak masuk kelas mana? Kalau misal kita ignore, maknanya faham sendirilah. Kemudian Allah kata, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat aku, bertambah iman dia. Jadi kita ni kelas mana? Bila dibacakan ayat-ayat Allah, rasa bertambah di iman ke rasa biasa je? Kalau biasa saja sakit Kalau rasa ada peningkatan, alhamdulillah. Jadi Nabi kata syurga Firdaus ni bukan untuk Nabi-Nabi saja, orang yang beriman. Maknanya ada can join Nabi, ada can. Kemudian membenarkan para Rasul. Maknanya beriman dengan kata-kata Rasul tu dia pegang. Dia tak ambil separuh tinggal separuh. Dia tak pilih-pilih. Ada orang sekarang ni
Dia ambil Quran ni yang dia suka je, yang dia tak suka dia lempar je jauh, dia tak ambil. Nak pula yang kena atas batang hidung dia. Orang lain kena adik. Dia, anak beranak dia, bawa silap saja tak apa, kita simpan, kita sorok. Mana boleh macam tu? Kan Nabi berkata apa? Dia kata kalau si anak aku Siti Fatimah mencuri, dia buat apa? Potong tangan. Itu anak yang dia sayang sekali tu. Jadi mana boleh pilih-pilih? Mana boleh pilih dulu? Tak boleh. Barulah masuk kategori ada can nak duduk syurga Firdaus. Tuan-tuan nak tengok lebih detail, balik nanti tengok surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun tu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Start daripada awal tu qad aflahal mu'minun sampai ayat ke-11 tak salah. Sampai ujung sampai yang terakhir, sampai yang ayat ke-11 ke 12, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itulah orang yang mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal kat dalam. Sebelum tu Nabi duk cerita ciri-ciri orang yang boleh masuk syurga Firdaus. Balik kena buat homework sikitlah. Esok ke buka Quran surah Al-Mu'minun, baca, tak salah saya start daripada ayat pertama sampai ayat ke-13 gitulah. Akhir sekali yang ke-13 tu hum fiha khalidun. Dia kekal kat dalam dia. Itulah ciri-ciri orang masuk syurga Firdaus. Mudah-mudahan Allah pilih kita lah masuk syurga Firdaus. Tahu sangat. Apa dia? Hingga ayat 11. Ni sahabat kita bagi tahu start daripada ayat pertama sampai ayat 11. Mudah-mudahan Allah terimalah kita. Saya sendiri pun tahu banyak yang rasa tak perfect. Kalau tempat saya panggil takjub, banyak rasanya tak boleh fulfill kehendak-kehendak Allah. Tapi kena minta doa lah, minta doa supaya kita ni lebih baik. Tingkatkan, jangan duk takut dengan hama. Ada soalan ke? Kalau ada soalan, rasa-rasa ni boleh tulis pun boleh bagi kat saya. Tapi tak usah banyak sangat, takut tak boleh nak jawab. Sikit-sikit boleh lah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.